Masalah lain je. Salah siapa ni? Salah pihak internet. Itulah, kita dah lah bayar. Saya dah rekod pula tak apalah, tercerita sikit adalah satu line internet ni saya baru pakai. Okey lah, servis dia bagus lah, internet dia bagus. Unify lah tu, Unify. Cici kata. Saya nak bayar kat email. Tak boleh-boleh down apa dia pusing. Rupanya Lala bayar Jompay tu lagi senang. Bayar kat Jompay. Tahu tak korang? Mak ayah korang tahulah kot Jompay kan. So dah terlambat bayar. Dah kena charge RM10. Lewat 2 hari je. Charge RM10. Kalau macam tu cikgu lewatkanlah lagi. Nanti jimat charge. Bukan dia jimat, takut dia potong terus. Dia potong susah lah saya. Dah lah sekarang ni semua internet. Buat kerja guna internet. Cikgu jangan lupa share password wifi kat kita orang nanti InsyaAllah. Tapi macam biasalah. Saya clear Aduh. Mana 8.4. Tapi kan, kalau dah bagi kan line kan, apa dah bagi free password, jangan pula tiap-tiap hari saya tengok depan rumah, saya nak keluar rumah, apa hal lah orang lepak depan rumah saya ke ni? Tu mesti Liana tu. Letak meja. Rumah saya pun Unify lah. Leh. Okey, sambung 8.4. 8.4 adalah peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Korang tahu tak kabinet ni apa ni? Kabinet. Pernah dengar tak kabinet? Siapa tak pernah dengar kabinet? Almari. Korang selalu yang kat dapur tu. Kabinet dapur itulah cakap kan. Kalau kabinet dapur semua orang pernah dengar kan. Kabinet dapur. Nak gua ambil Milo tu kat kabinet tu. Ambil biskut tu kat kabinet. Bukan kabinet tu Kabinet tu yang dimaksudkan ni adalah dekat parlimen. Dia bukan parlimen. Dia tempat menteri-menteri berhimpun nak membincangkan dasar-dasar kerajaan. Tempat perbincangan kerja-kerja kerajaan, pentadbiran. Kalau parlimen tu lebih kepada tempat nak membincangkan penggubalan undang-undang. Dasar undang-undang lebih kepada undang-undang. Tapi kalau kabinet ni jemaah menteri ataupun bahasa lain dia disebut jemaah menteri. Dia sama dah tu, jemaah menteri, kabinet sama sama maksud So kalau korang dengar jemaah menteri ke ataupun kabinet, dia sama maksud lah tu. Kadang-kadang jemaah menteri disebut kabinet menteri. Kabinet menteri, jemaah menteri, sama. Okey? So apakah peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu? Okey, peranan ni pertama adalah mengurangkan kuasa pentadbiran British. Okey? Nak mengurangkan kuasa pentadbiran British. Maksudnya kuasa pentadbiran ni dah mula nak diambil alih sedikit demi sedikit oleh pemimpin tempatan. Yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya MPP lah tahun 55. Okey, dan yang kedua, peranan kabinet yang kedua adalah meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan, dihapuskan. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British, kita semua tahu Pesuruhjaya Tinggi British ni jawatan dia paling orang kata tertinggi ketika itu. Sebelum negara kita merdeka, jawatan dia paling tertinggi. Dan kita nak minta bila kabinet kita dah wujud kat negara kita, kabinet dah wujud, maka kita minta supaya kuasanya dihapuskan lah. Keputusan-keputusan daripada Pesuruhjaya Tinggi British ni maksudnya kita tak perlukan lagi. Kita tak perlukan lagi pentadbiran yang dijalankan oleh beliau lah. Okey, kita nak orang tempatan lah kalau boleh. Okey, maksud awak kan, kalau Pesuruhjaya Tinggi British ni kuasanya dibatalkan, agak-agak awak siapa yang ambil alih kuasa dia? Siapa yang ambil alih? Persoalannya. Siapa yang ambil alih kuasa Pesuruhjaya Tinggi British masa itu? Jawab Tunku Abdul Rahman. Ya, bijak. Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Dah mula ambil alih lah sebab rakyat dah pilih dia.
melalui pilihan raya dia dah menang dan dia sebagai ketua menteri Tanah Melayu punya. Okey, jadi dia perlu ambil alih pentadbiran Tanah Melayu daripada British. Daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Jawatan yang paling tinggi tu kita tak nak jawatan tu lagi, kita lucutkan terus kuasa dia, dan diambil alih oleh Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Tunku Abdul Rahman lah. Itu maksud dia, meminta kuasa veto dia, kita batalkan. Kuasa veto tu senang masuk kuasa mutlak dia. Kuasa orang kata putus, kata putus lah. Kita minta dibatalkan. Kita tak perlukan keputusan dia lagi. Itu maksud dia, keputusan dia kita tak perlukan lagi. Kita hanya mahukan keputusan daripada Ketua Menteri Tanah Melayu lah, Tunku Abdul Rahman. Okay? So, saya harap korang faham lah apa yang saya terangkan ni. Okay? Dan yang ketiga, apakah peranan Kabinet Persekutuan Tanah Melayu? Okay? Iaitu meneruskan. Yang ini kita ambil contoh model Inggeris. Meneruskan sistem yang berasaskan model Westminster dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. Meneruskan sistem yang berasaskan model Westminster. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya lah kan, model Westminster ni apa je tu? Model barat lah, awak senang. Model Kementerian Barat punya kita ambil alih. Corak-corak Inggeris, Kementerian Corak Inggeris punya pentadbiran corak Inggeris, negara England, London sana, kita banyak tiru model dia orang punya. Macam mana majlis perundangan dia kita ambil. Bagaimana peranan kabinet menteri dia kita ambil, kita tiru. Kita banyak tiru daripada pentadbiran corak Inggeris punya, corak London lah, corak British punya. Itu maksudnya. Okey, meneruskan sistem yang berasaskan model Westminster dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan ni senang kata kabinet lah. Majlis Mesyuarat Persekutuan ni kabinet. Kemudian yang keempat, membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okey, itu peranan kabinet pertama Tanah Melayu, membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Orang boleh bezakan tak keselamatan dalam negeri dan pertahanan tu apa dia? Apa maksud keselamatan dalam negeri? Apakah maksud pertahanan? Apa beza dia? Perbezaan dia apa? Ingat lagi tak sebelum tu saya cerita keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okey, mana tadi yang slide tadi? Kat mana yang tadi tu? Ni. Mana tinggal. Nota 4 ke? Bukan. Bukan. Mana tadi kita baca? Oh ni kat sini, nampak tak? Okey, ni penubuhan MPP. Kat sini kan, pertukaran pembaruan berlaku secara berperingkat. Kuasa pegawai British beransur-ansur berpindah kepada pemimpin tempatan. Namun, terdapat pegawai British yang masih berperanan sebagai penyelia atau penasihat dalam bidang keselamatan. Maksud bidang keselamatan kat sini, dia termasuk bidang keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Maksudnya bidang-bidang ini masih lagi British yang jaga, British yang kawal, British yang kontrol lah, maksudnya boleh faham tak? Bidang-bidang keselamatan dalam negeri dan pertahanan ni di bawah orang kata tanggungjawab British lagi. Tapi masalahnya bila kita wujudkan sebuah kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu, kalau boleh kita nak ambil alih semua. Kita tak nak bagi British pegang lagi. Okey, sebab dah sebut kat sini kabinet pertama Tanah Melayu dah mula nak membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Okey. So,
Tadi Nuri nak cakap apa tadi? Boleh tahu tak beza dia? Apa keselamatan dalam negeri dan pertahanan? Tak tahu. Oh, tak tahu. Dah jawab tadi. Okey, keselamatan dalam negeri ni sebenarnya senang kata polis lah. Polis. Okey, kalau pertahanan ni tentera ataupun askar lah. Okey, bila saya sebut polis dengan tentera atau askar, awak boleh bezakan tak apa peranan diorang? Perbezaan diorang. Polis dengan tentera ni apa perbezaan diorang? Boleh tahu tak beza dia? Nak respon? Semua takut nak respon. Selalu Nuri yang respon dengan Liana. Yang lain diam je, takut. Takut ya? Takut salah ke? Macam kalau tentera tu dia pertahankan negara kan. Kalau polis dia macam macam tu lah. Polis macam tu apa? Macam tu apa polis? Macam polis kerja dia macam tangkap penjahat. Yang macam tu. Tentera pula dia pertahankan negara daripada musuh. Ni ada idea nak cakap. Apa beza polis dengan tentera? Polis kerjanya adalah untuk macam kes-kes maybe di Malaysia. Contoh anggota polis UTK, Vietnam 9. Okey. Kenapa saya tak dengar? Okey. Partner Nin, ada nak cakap apa? Apa beza polis dan tentera? Line dia teruk cikgu. Okey, cakap mana? Yelah saya ada. Boleh cerita beza Pol- polis dengan tentera? Polis tu jaga dekat bandar. Kalau apa tadi tentera Tentera tu dekat hutan kot. Macam tu lah. Okay. Tapi polis hutan pun ada juga kan? Ada juga polis Macam hutan. saya jenis cikgu polis. Dia tangkap jahat yang kat hutan kot. Pening kan korang? Cikgu orang tak tahu cikgu. Orang tak tahu. Dahia. Boleh cerita tak beza polis dengan tentera? Dahia ni diam je. Ke layan Korea ni? Syafina, boleh bezakan tak polis dengan tentera? Oh, diam dah ni. Yang pastikan cikgu kalau dia handsome dia bakal suami saya. Bicu. Aduh. Okey, sebenarnya macam ni. Apa yang korang cakap tu tak ada salahnya. Boleh lah kan? Boleh diterima lah Okey, polis ni dia menjaga keselamatan dalam negeri. Maksud dalam negeri tu bukan negeri kita je, maksud negara lah. Isu dia keselamatan tu dia hanya mencegah perbuatan jahat, perbuatan jenayah dalam negara kita je. Maksudnya penjahat tu datangnya daripada kalangan-kalangan kita. Boleh faham tak? Penjahat-penjahat yang polis perlu cegah tu, penjahatnya datang daripada kawasan negara kita je. Bukannya daripada luar. Tapi kalau ancaman tu datang daripada luar, serangan besar-besar daripada luar, itu melibatkan keselamatan, memerlukan pertahanan yang besar. Macam orang kata kereta kebal, jet fighter, kapal-kapal selam, kapal-kapal perang, kapal laut lah, kapal perang, kapal laut. Itu mencegah serangan daripada luar. Itu kalau tentera, mencegah keselamatan, mengawal keamanan, kedaulatan negara kita daripada serangan luar. Itu tentera. Tapi kalau polis, dia menjaga, mengawal keselamatan kita daripada dalam. Ancaman daripada penjahat-penjahat macam rompakan, macam jenayah-jenayah dalam negara je lah, penjahat daripada kalangan warga tempatan ke ataupun mungkin daripada warga asing, tetapi dia berlaku kat negara dalam skop yang kecil lah perbuatan jahat dia. Itu dikawal oleh polis. Kalau polis mengawal keselamatan dalam negeri. Tapi kalau tentera mengawal menjaga keamanan ataupun memastikan pertahanan kita lebih baiklah, lebih kukuh. Okey. Itu tentera. Orang kata mengawal negara kita daripada serangan daripada luar. Boleh faham tak? Macam cerita sejarah Melaka lah kan. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey, macam kita ada pembesar, dua golongan pembesar ni, Temenggung dengan Laksamana. Kalau Temenggung, dia mengawal keselamatan dalam negeri. Kan macam ada
Saya ingat zaman Sultan Alauddin Riayat Shah. Kalau korang pernah dengar lah Sultan Alauddin Riayat Shah kan. Sultan Melaka tu, zaman-zaman Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah, masa tu kes rompakan di rumah-rumah ni banyak berlaku tau kat Melaka. Banyak perompak-perompak pecah masuk rumah rakyat orang Melaka lah. Jadi apa yang Sultan Alauddin Riayat Shah sendiri buat, dia sendiri menyamar sebagai rakyat biasa dan bersama-sama dengan hulu balang dia mencegah perbuatan tersebut. Dia pergi ronda lah jaga kampung sama-sama dengan rakyat. Malam-malam dia tengok siapa yang pecah masuk, ditangkap sendiri. Itu zaman Sultan Alauddin Riayat Shah lah. So itu peranan siapa tu? Itu peranan Temenggung mengawal keselamatan dalam negeri. Tapi kalau Laksamana, macam contoh Hang Tuah, kan? Selalu kita dengar Hang Tuah tu Laksamana Hang Tuah kan? Okay. So Hang Tuah mendapat gelaran Laksamana sebab peranan dia mengawal keselamatan dari negara kita daripada serangan daripada luar. Daripada tentera-tentera luar. Contohnya serangan daripada Siam ke, daripada Jambi ke, Majapahit ke, serangan dari luar ke. So itu peranan Laksamana. Laksamana ni peranan dia lebih kurang macam tentera. Okey, itu perbezaan keselamatan dalam negeri polis dan pertahanan oleh tentera. Okey, so harap kurang jelas lah. Okay, so yang terakhir, apakah peranan kabinet? Pertama, Persekutuan Tanah Melayu, iaitu membincangkan isu keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Okey, isu keuangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Keuangan ni isu biasalah, kebajikan rakyat lah. Isu pendapatan ke, kemiskinan ke, itu semua isu-isu keuangan dalam negara kita lah, keuangan negara dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Okey. Dan info apakah maksud model Westminster? Ni pun saya dah bagi sebenarnya. Saya pun tak perasan. Saya yang buat nota ni pun saya lupa. Rupanya saya dah bagi keterangan kat sini. Apa maksud model Westminster ni? Ada yang mungkin kalangan korang tak faham. Okay, maksudnya adalah sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Britain. Okay. Sekejap ada iklan. Mana dah tadi? Okey, boleh faham tak model Westminster ni? Boleh. Okay, sistem pemerintahan yang diamalkan di Britain. Okey, itu je yang mesti awak jangan terlupa perkataan yang ini, yang diamalkan di Britain. Sistem pemerintahan. Tak ada perkataan demokrasi pun tak apa, tapi nak elok betul ke sebut je lah semua. Sistem pemerintahan demokrasi yang diamalkan di Britain, kat negara penjajah kita lah kan. Okey, kemudian kuasa veto. Apakah maksud kuasa veto? Okey, hak atau kuasa penuh. Kuasa penuh ni, ini keyword yang penting lah. Kuasa penuh, kuasa mutlak sebenarnya. Hak atau kuasa penuh yang diberikan kepada pihak tertentu saja sebagai kuasa pembatal. Maksudnya dia sendiri yang ada kuasa putus, kata putus. Kalau ada semua pihak mencadangkan satu idea, A kan, dia tiba-tiba boleh kata saya tak membenarkan cadangan itu. Dia seorang saja boleh cakap. Yang lain semua sepakat ni kan. Tapi dia boleh kata putuskan bahawa yang itu tak perlu ditegakkan, tak perlu diterima. Itu maksud kuasa pembatal. Dia kuasa penuh. Itu kuasa veto. Macam contohlah Amerika lah. Amerika Syarikat ada kuasa veto kan. Dalam dunia kita, Amerika Syarikat ada kuasa veto. Sebab tu orang nampak dunia kita macam dikawal sikit oleh negara-negara tertentu. Sebab dalam PBB memang Amerika memang kedudukannya kuasa veto. Nah ini antara kabinet pertama negara kita. Anggota kabinet pertama kalau negara kita sekarang dah perubahan lagi kabinet.
Okey. Seterusnya. Okey, ini ciri-ciri kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu tahun 55 punya kabinet PTM. Okey, ketuanya of course lah sudah tentu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey. Selaku Ketua Menteri Kabinet pertama Ketua Menteri Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Ada 10 orang menteri semuanya. Ketuanya seorang lah. Dan nama ketua takkan ada 2-3 kan. Ketua ada seorang je, Tunku Abdul Rahman. Kawan-kawannya ada 10 orang menteri. Semua pemimpin tempatan. Dah tak ada orang British Dalam kabinet kita tak ada orang British duduk. Kalau tak, macam mana negara kita nak merdeka kan? Selagi kita letakkan orang-orang luar dalam kabinet. Tetapi kat sini disebut dibarisi 3 orang pegawai British. Maksudnya ada juga 3 pegawai British yang duduk. Maksud saya kalau kata tak ada orang British tu zaman sekarang sebab kita dah merdeka. Tapi yang ini maksudnya kabinet yang tahun 55 masih lagi ada orang British iaitu 3 orang. 3 orang ni kawal bagaimana? 3 orang ni kawal yang bagaimana orang British ni, pegawai British ni. Dia masih mengawal dalam hal ehwal kewangan punya lah. Sebab kat sini disebut setiausaha kewangan. Okey, setiausaha hal ehwal ekonomi. Dia nak kawal yang duit-duit je kan? Kenapa tak? Orang British ni, dia pandai. Dia pelajaran dia tak pegang. Kesihatan dia tak pegang. Hal-hal lain dia tak pegang lah. Perumahan tu dia tak pegang. Tapi benda-benda lain yang penting-penting dalam negara ni dia pegang. Kewangan, hal ehwal ekonomi. Okey, nampak tak? Dan pertahanan. Dia pegang lah. Pertahanan ni tentera lah. Maksudnya bidang keselamatan kita masih lagi diselia, dinasihati oleh pegawai British. Okey, boleh? Dan ini kabinet dia. Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Nah, contohlah kan, kalau keluarlah soalan macam ni, contoh soalan. Okay. Tak boleh besar. Dia tak boleh nak besar ke? Boleh pun. Kan? Nyok. Kenapa tak boleh nak tekan ni? Ini sebagai contoh lah kalau keluar. So, soalan struktur. Soalan struktur biasanya berapa markah? Biasanya ada 2 markah saja kan. So macam tu je. Nampak tak? Okey, senaraikan anggota kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu tahun 1955. So mana awak nak ambil jawapan ni? Mana awak nak cari? Ni bawah ni Nampak banyak ni nama ni. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Dato' Abdul Razak Hussein. Ni Perdana Menteri kedua kita jangan tak tahu pula. Perdana Menteri kita yang kedua. Ada murid cakap Bapa Najib, Bapa Datuk Seri Najib. Betul lah tu. Okey, Datuk Sulaiman Datuk Abdul Rahman, Dr. Ismail Abdul Rahman, H.S. Lee, Sardon Jubair, VT Sambatan, Leong Yukoh, Ong Yok Lin, Abdul Aziz Ishak. So, biasa soalan struktur keluar 2 soalan saja.
diperuntukkan 2 markah je. So awak ambillah mana-mana yang awak senang ingat. Okey, tapi biasanya bagi saya senang ingat 2 orang ni lah kalau saya lah kan. Tunku Abdul Rahman. Awak jawablah. Jawatan dia nak kena sekali ke cikgu? Ya? Jawatan tak payah. Tak payah. Dia sebab dia kata senaraikan anggota je. So nama dia saja. Awak senaraikan nama dia sahaja. Saya pun tak boleh type nama kat sini. Apa tak boleh? Oh, sebab dia dah jadi ni. Okey, dah jadi. So awak ambillah nama Tunku Abdul Rahman, awak letak kat sini. Tunku Abdul Rahman. Tak payah Putra Al-Haj pun tak apa. Sebut je Tunku Abdul Rahman. Okey, kemudian Datuk Abdul Razak. Tapi ada murid dia tak biasa Datuk kan. Biasa dia selalu sebut Tun Abdul Razak pun boleh. Saya benarkan Tun Abdul Razak pun betul Tun Abdul Razak Usin. Datuk Abdul Razak Usin. Okey. So itu jawapannya lah. Kalau awak nak ambil yang nak ingat-ingat yang pendek-pendek ni pun boleh juga Ashley kan. Itu caranya. Okey, so kabinet pertama Tanah Melayu PTM Tunku Abdul Rahman dia sebagai ketua menteri, of course ketua menteri. Okey. Dan Datuk Abdul Razak Usin PM kita yang kedua pernah menjadi menteri pelajaran. Kalau zaman sekarang kita tak sebut menteri pelajaran, kita sebut menteri apa? Kalau zaman sekarang? Pendidikan? Ya, Menteri Pendidikan. Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan Perumahan dan Perancangan Bandar. Panjang kan? So awak ambil yang mana-mana yang mudah ingat. Mana-mana yang mudah ingat. Okey. So, okey. Nak habis ni. Kita habiskan je lah. Minta siapa boleh bacakan? Boleh tak siapa-siapa wakil saya tolong bacakan ni? Dahia. Dia tak cakap apa-apa cikgu. Dahia. Dahia. Siapa Dahia? Ya cikgu. Dahia tolong baca Dahia. Wakil saya. Latar belakang kabinet. Dari mana sampai mana? Daripada tajuk sampai habis. Nampak tak? Baca. Dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Diumumkan sebut ni tajuknya dulu. Dahlia. latar belakang Baca kabinet dulu. pertama PTM 1955. Ya, latar belakang background dia Okay, so Dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Diumumkan secara rasmi oleh Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu Sir Donald McGillivray di King House, Ya, Kuala betul. Lumpur. Pembentukan kabinet pertama ini telah Nurin. Fokus Nurin. Pembentukan kabinet pertama ini telah mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Antara peranan menteri-menteri berkenaan, Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab untuk memperjuangkan negara mencapai kemerdekaan. Datuk Abdul Razak Husin berperanan untuk membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan kebangsaan. VP Sambatan berusaha menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan dengan mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service secara berperingkat. Sorry cikgu, sorry. Sesakit tekak. Leong Yuko meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin. Alright. Okay, so kalau tengok kat sini, latar belakang dia juga menceritakan peranan-peranan anggota kabinetnya juga kan sikit-sikit. So awak kena tahu jugalah peranan diorang ni sebab boleh jadi soalan objektif boleh keluar Apakah peranan Datuk Abdul Razak Usin
dalam kabinet. Mungkin soalan boleh tanya macam tu. So awak kena tahulah peranan Dato' Abdul Razak Husin dalam kabinet adalah membina bangsa yang bersatu melalui pendidikan. Kenapa melalui pendidikan? Kenapa? Apa logiknya Abdul Razak Husin ni melalui sistem pendidikan? Apa logiknya? Jadi Tengok balik sini. Belajar lah. Ya, sebab dia selaku Menteri Pelajaran. Of course lah, tanggungjawab dia nak membentuk sebuah bangsa yang bersatu padu, perpaduan kaum ni, nak membentuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan negara kita. Sistem pendidikan kebangsaan. Okey, dan kita semua dah belajar benda tu. Ada penyata razak kan, tahun 56. Dia dah wujudkan sebuah penyata razak. Okey, kemudian VT Sambatan. Kalau kau tengok sini, VT Sambatan ni Menteri Buruh. Menteri Buruh peranan dia apa? Nak menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Tanggungjawab dah menjadikan perkhidmatan bercorak tempatan dengan mengurangkan orang Eropah ni, pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service secara berperingkat. Maksudnya dalam jabatan-jabatan kerajaan, ketika itu sebelum negara kita merdeka, jabatan-jabatan kerajaan kebanyakannya banyak diisi oleh pegawai-pegawai Eropah, pegawai-pegawai barat, banyak. Tetapi bila negara kita nak menuju ke arah kemerdekaan, selepas tahun 55, selepas pilihan raya dah dibuat dan rakyat pun banyak mengangkat anggota-anggota parti perikatan kan menang pilihan raya. Jadi kita ke arah usaha nak menjadikan orang-orang tempatan ni sebagai pemimpin tau. Dan VT Sambatan sendiri memimpin kabinet selaku Menteri Buruh. Dia bertanggungjawab sebagai Menteri Buruh kan. Jadi dia cuba menjadikan jabatan-jabatan kerajaan itu diisi oleh orang-orang tempatan. Sebenarnya itu peranan dia. Dia nak mula isi orang-orang tempatan dalam MCS, Malayan Civil Service. Dalam jabatan-jabatan kerajaan ni nak ditukar lah. Tukar sikit-sikit lah. Tak boleh lah dibuang semua kan pegawai barat. Dia tak boleh nak buang semua. Dia buang sikit-sikit, ambil balik orang tempatan masuk. Bekerja dalam MCS, dalam perkhidmatan kerajaan. Sebab dia berusaha nak membentuk perkhidmatan awam bercorak tempatan. Sebut secara berperingkat. Okey. Kalau Leong Yukoh ni. Okey, kenapa kerja dia meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan kesihatan? Sebab dia sebagai Menteri Kesihatan. Betul tak? Kita tengok. Betul Leong Yukoh adalah Menteri Kesihatan. So tanggungjawab dia kena tahulah, mesti berkaitan. Tanggungjawab dia mesti berkaitan meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Okey. Kalau Tunku Abdul Rahman, dia ke arah yang lebih besar. Cita-cita dia lebih besar sebab dia ketua menteri. Dia ketua menteri. So tanggungjawab dia mesti lebih besar. Nak memperjuangkan kemerdekaan negara. Itu ayat mudah lah. Nak memperjuangkan kemerdekaan negara. Itu tanggungjawab Tunku Abdul Rahman. Yang lain-lain sibuk dengan tugas masing-masing. Sesuai dengan jawatan diorang. Boleh faham Okey, so ada soalan nak tanya tak? Kita dah habis dah ni. Tak ada. Tak ada. Korang nak buat apa pula lepas ni? TikTok. Makan. Makan apa? Gemuk lah korang makan malam-malam. Okeylah, so kalau tak ada apa kita berhenti setakat ini. Terima kasih kerana korang setia daripada awal sampai akhir. Kita dah tamat bab 8. Minggu depan kita sambung bab 9. Bab 9 adalah topik perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 57. So lagi 2 bab je. Lepas kita habis 2 bab nanti kita bincang buat latihan je. Kita dah ulang kaji buat latihan saja. Saya nak latih korang training macam mana jawapan kebat korang, jawapan isi korang, saya nak tengok lah. Okay, so kita sambung minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Memang confirm cikgu. Minggu depan kita belajar bersemuka. Yelah, betul. Sebab semua dah suntik. Minggu depan. Korang kan dah Minggu depan suntik. cikgu. Institution, bukannya sekolah. Minggu lagi 1, Oktober Oktober.
Confirm saya datang lambat sikit. Belum stop record Kita stop Stop record.